Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingat peserta yang hadir malam ni harap boleh berehat sambil mendengar celoteh saya lebih kurang 18-20 minit. Saya nak cakap ringkas saja. Saya tahu sekarang ni musim cuti sekolah dan mungkin ramai pun tak masuk ataupun tak dapat masuk. Walau bagaimanapun, insyaAllah saya akan cuba record ni dalam masa sehari dua untuk sesiapa yang ingin melihat dan mendengar berhubungan tajuk yang saya akan sampaikan, iaitu apakah yang dikatakan dengan developmental coach. Alright. Yang ini merupakan pendetailan atau kita kata untuk memperjelaskan lagi siri-siri percakapan saya berhubung dengan coaching. Dulu saya pernah cakap dah solution focus, dan pernah cakap coaching dan mentoring, pernah cakap berhubung dengan coaching per se dan mentoring, dan mengapa perlunya coaching dan mengapa perlunya mentoring, dan saya bagi 10 sebab mengapa usahawan perlu mempunyai ataupun dapat perkhidmatan ataupun dia punya sendiri untuk mencari kaedah untuk melakukan business coaching. Alhamdulillah, seperti biasa talk malam ni InsyaAllah saya jangka lebih kurang 18 ataupun 20 minit. Saya tahu orang tak suka cakap panjang-panjang. Okay? Kalau nak panjang-panjang tu kita buat dalam kursus special. Okay? Kita panggil kursus yang mana boleh membantu orang lain memahami berhubung dengan coaching. Seperti biasa, harap tuan-tuan tolong share, tolong maklum sedikit kepada saya, sama ada my voice is clearer, sama ada gambar clear, adakah suara tak jelas dan sebagainya. Oleh sebab sini saya boleh tengok andaian sajalah, tak dapat melihat dengan tepat. Oleh sebab saya punya one way camera. Jadi kalau ada apa-apa sila maklum. Yang kedua, if you have any question, kalau anda berasa memerlukan orang katakan jawapan, sila tulis soalan. Terima kasih Syed Samsul. Suara sangkut-sangkut. Okey. Saya ingat mungkin internet line. Tadi sini hujan lebat. Di mana tempat anda tadi hujan lebat, Samsul? Sekarang ni macam mana? Suara masih putus-putus lagi kah? Okey, terima kasih Samsul. Tolong share juga kepada kawan-kawan. Dan saya yang dulu, yang saya sampaikan percakapan dulu, saya telah pun bagi sedikit sebanyak jawapan pencerahan di dalam persoalan yang ditimbulkan oleh peserta yang mendengar ceramah saya ini. Dan di samping itu juga saya ingin maklumkan saya seperti biasa Syakir Mustafa, Master Certified Developmental Coach for the whole Asia Pacific region. Jadi saya mempunyai exclusive right untuk mengendalikan kursus-kursus yang bertauliah yang sertifikatnya datang daripada IDM, Interdevelopmental Institute USA, yang sering kali juga saya lakukan. InsyaAllah tak lama lagi saya akan sambung untuk certification for the next session. Yang kedua, penyampaian sekali ini lebih memperjelaskan lagi beberapa sudut seperti yang saya sebutkan di dalam saya punya pengenalan. Saya akan menyentuh apakah istimewaan developmental coaching, apakah yang dimaksudkan dengan assessment tool. Yang kedua, macam mana dimaksudkan meaning making dan sense making. Yang ini sering kali saya dah sampaikan terdahulu. Walau bagaimanapun, siri ini merupakan satu pendekatan yang lebih memperjelaskan teknik-teknik macam mana kita maksudkan. Yang ketiga, keempat, peringkat-peringkat ataupun pasal-pasal, sama ada social emotional ataupun kognitif. Atau social emotional tu menggunakan pemerasaan, perasaan.
Sinilah perlainannya pada lain-lain metodologi, lain-lain school yang mana kita menggunakan pendengaran. Menunjuk kata kita mendengar setiap butir yang dikeluarkan oleh klien kita ataupun coaches kita. Begitu juga dengan cognitive development. Saya sering kali menyebut tentang kognitif. Kognitif adalah pemikiran. How we make use of pemikiran. Jadi selalunya percakapan tu kita andaikan kedua-dua sekali. Kita pun tak tahu yang mana satu kognitif, yang mana satu social emotional. Tetapi di sini kita pecah pada dua, okey, untuk memudahkan, dan cara latihan pun kita lakukan supaya lebih ramai dapat memahami apa yang diperkatakan oleh kita punya pelanggan ataupun coach. Dan seterusnya, ini yang sebelum ni belum saya tekankan, iaitu what realistic goal are. Macam mana goal tu realistik, macam mana goal tu betul-betul goal. Dan juga bagaimana dia nak capai matlamat dia. Penyampaian saya sekarang ini dalam sudut untuk membantu pendengar, klien ataupun coach, bagaimana teknik ini digunakan. Dan keseluruhannya, of course lah, seorang coach tu dilatih mendengar bukan saja sebutan yang dikeluarkan, tetapi struktur yang mengeluarkan sebutan tu. Ya, begitu jugalah mengapakah digunakan interdevelopmental. Ini pun akan saya terangkan. Cik Samsul, tolong nyatakan sikit, suara masih terputus-putus lagi kah? Saya masih tunggu jawapan dari Cik Samsul. Okay, can anybody clarify to me? Tolong nyatakan line sudah clear ke atau belum, ataupun masih terputus-putus. Memang saya nampak tinggal lagi satu bar. Kadang-kadang ada satu bar, kadang-kadang full bar. Waktu tak, kadang-kadang bila satu bar tu lah line tak clear, saya nampak. Okey. Beza pertama, sebelum developmental coach menjalankan tugas, pertama sekali pengenalan. Seorang coach ingin mengetahui siapakah klien yang di depan dia ataupun coach di depan dia. Maksud dia nak tahu profil klien di depan dia. Iaitu dia menggunakan satu teknik yang panggil, walaupun kita ada macam-macam assessment, kita ada psychological assessment, kita ada psychotherapy, psychometric dan sebagainya. Tapi developmental coach at this moment to moment, bila saya bercakap dengan dia, saya perlu memahami dia. Sebab tu sebelum dia menjalankan tugas, dia akan kita katakan membuat short orang kata interview untuk mengenal pasti kemampuan seseorang itu bercakap. Satu, dia berbentuk social emotional. Yang kedua, dia bentuk kognitif. Okey. Berasingan interview dijalankan, mungkin kadang-kadang boleh dijalankan seminggu ataupun 3 hari selepas itu. Dengan mengetahuinya keadaan seseorang itu, mempermudahkan seorang coach mencipta soalan. Soalan tu memang bersesuaian dengan pelanggan kita. Bukan soalan yang ambil dari sky, ambil dari langit, tanya tak. Bukan soalan nak menyusahkan dia. Soalan yang mudah pakai oleh pelanggan kita. Itu yang menyebabkan berlakunya. Senang saja. Sekejap saja kita dapat membantu usahawan kita mencari penyelesaian. Itu pertama. Sebab tu, interview itulah sebahagian daripada dia panggil developmental ataupun constructive developmental framework. Pertama kali dia berbincang. Interview dia tu kan, kalau orang pandai buat tu macam semang biasa. Tapi dia panggil dalam bentuk semi-structured interview. Okey. Dan saya tak pergi detail, saya terang dia. Yang kedua, dia nak mengetahui semasa seseorang tu bercakap dengan klien, dengan coach, dia duduk di tahap mana. Okey. Tahap mana kedudukan pelanggan kita itu? Adakah dia di peringkat, dia ada terdapat beberapa peringkat. Peringkat tertentu memperlihatkan kemampuan, kebolehan, penyampaian, susunan bahasa yang tertentu, sebab dia menzahirkan capability, kemampuan dia bercakap. Di samping juga dapat mengeluarkan sedikit maklumat, kemampuan, kebolehan daripada segi social emotional, iaitu pergaulan antara dia dengan orang lain, dia dengan orang ramai, antara dia dan diri dia. Begitu juga lah dengan kognitif. Dapat membantu seorang coach mendengar
kemampuan klien dia menggunakan pemikiran yang berteraskan kepada logik. Okey, saya menggunakan kata logik. Tapi kebanyakan sekarang ni kita terlampau banyak menggunakan logik. Alright, zaman komputer lah terlalu banyak menggunakan logik, terlalu banyak banyak menggunakan logik, maka kita terlupa sebahagian pada kehidupan kita, sebahagian kepada diri kita, social emotional. Ingat, kita human being, kita manusia biasa. Jadi bila manusia biasa, sifat-sifat kepada dia manusia perlu ada. Hubung kait manusia dengan alam keliling, hubung kait manusia sesama manusia, hubung kait manusia dengan equipment diguna pakai. Kalau seorang usahawan, dia buat sesuatu produk pengeluaran dia, maka dia ada hubung kait dia dengan pemasaran, dengan coaching, dengan costing dia, dengan sale dan pengurusan. Begitulah yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah seorang coach tu dapat membantu? Sebab dia belum betul coach, dia berteraskan selain apa yang coach lain buat. Yang pertama sekali, pendengaran dia. Maksud pendengaran di sini, dia ada kemampuan melihat mendengar sampai ke-4 dan ke-5. Okay? Apabila kita melihat tinggi begitu, maka bolehlah kita membantu orang yang menghadapi sesuatu isu ataupun masalah dalam perniagaan. Sebenarnya masalah tu bukannya is a problem. Masalah tu ataupun bukan masalah, sebabnya kita sendiri kadang-kadang yang blok diri kita melihat sesuatu. Bagaimana blok tu berlaku? Pertama sekali, keadaan kita, sifat semula jadi kita, iaitu kita suka melihat sesuatu, berteraskan kepada sesuatu yang telah berlaku. Tetapi bagus, tapi kita tak memerhatikan keadaan semasa yang sedang berkembang, sedang berlaku, yang mempunyai kesan pada diri kita dan mempunyai kesan pada perniagaan kita. Okey, itu dia secara rambangnya. Saya ingat saya dah cakap lebih kurang 8 minit. Oh sorry, dah 12 minit. Oh, saya ada lagi 8 minit nak habiskan. Jadi, apabila seseorang bertutur bahasa dengan klien, saya bagi misalan seorang usahawan yang sering kali saya berjumpa. Ini sebagai contoh, tak kena mengenal siapa pun di depan saya lah. Tidak ada. Dia kata, "Tuan, saya dah berniaga lama, Tuan. Tetapi sekali ini saya rasa dia ada penurunan perniagaan saya. Alright. Dia ada jualan saya berkurangan, pemasaran saya pun mengecut. Jadi perkembangan kurang berlaku seperti mana yang kami rangkakan." Jadi kalau seorang usahawan jumpa kita begitu, apa pendapat anda tu semua? Apa actually dia menyatakan kepada kita? Ingat, saya ulang balik, dia kata perniagaan dia slightly down, turun, tak mengikut perancangan yang selalu dia pernah buat. Alright. Jadi pertama sekali yang timbul di pemikiran saya, apabila dia boleh menceritakan sesuatu, dia ada dua di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap tuan-tuan semua dapat tangkap apa yang saya nak sampaikan. Apabila seseorang menceritakan kita situ, dia ada dua situasi yang mana mungkin anda sendiri di depan saya pun tak sedar apa yang dimaksudkannya. Dia menceritakan dua keadaan, satu perancangan yang telah dia buat, kedua keadaan yang sedang berlaku. Jadi ada dua perbezaan, perancangan terdahulu dan perkara yang sedang berlaku berhubung dengan perancangan dia lakukan. Okey, oh terima kasih Mick Norik. Oh, welcome, selamat datang. Ini orang kuat ni. Ini orang Terengganu kita. Selamat datang. Thank you for coming. Oh, alhamdulillah. At least you are here now today. Berbalik pada perkataan tadi, maka kita akan melihat bahawa seseorang yang mencerita sesuatu dalam sesuatu, ingat dia telah ada kemampuan dan kepulihan berfikir dalam bentuk mengendalikan perniagaannya. Jadi tak perlu kita tanya dia soalan-soalan selalu yang kita buat. Biar kebiasaan, misalnya, of course kita mau belajar macam mana marketing anda lakukan, macam mana jualan anda lakukan. Betul tak? Dalam buku orang dah cakap. Betul. Tetapi insya-Allah coach akan tanya satu soalan yang mungkin sering kali kita tahu tapi kita tak mahu mengeluarkan ataupun tak mampu ataupun tak berdaya mengeluarkan oleh sebab kedudukan social emotional kita terlalu rendah. Maksud dia rendah macam ni. Terlampau kita pentingkan kebolehan kita tanpa kita mengambil kira kebolehan kaki tangan kita. Tanpa kita boleh berbincang dan mendengar nasihat
yang sedang dilalui dan kebolehan yang boleh dihadapi oleh kaki tangan kita. Jadi soalan yang saya akan tanya dekat dia untuk membantu dia, kalau tuan dah tahu bahawa apa yang tuan lakukan dengan keadaan sedang berlaku dan tuan telah menceritakan keadaan telah menurun, satu soalan pertama sekali saya akan tanya, apakah yang paling mudah yang tuan rasa tuan dah pun buat dan ada sedikit hasil menunjuk ciri-ciri peningkatan di dalam perniagaan? Itu satu. Tentu dia akan boleh bagi jawapan ikut kemampuannya. Ingat, di sini bukan ada who's right or wrong. The idea Cove cakap ni ialah betul-betul untuk membantu seorang usahawan berdikari, menggunakan daya usaha setakat dia mampu mencari jalan mengikut kemampuan dan kebolehan dia. Itu satu. Yang kedua, berteraskan tadi bahawa dulu dia okey, sekarang dia menurun. Menunjuk kata dia boleh melihat perbezaan di antara dulu dengan sekarang. Maka di situ coach akan mendengar bahawanya kawan kita ni dia telah pun melalui sesuatu ketika perniagaan yang lebih baik daripada sekarang. Soalan saya berlain, tuan-tuan. Tentu apa yang berpusing di fikiran anda mungkin slightly different, but saya akan bertanya dia. Dulu anda perniagaan meningkat, sekarang menurun. Soalan saya tanya ni, apakah kebaikan kepada anda jikanya penurunan dengan penurunan perniagaan ini memberi positif kesan pada perniagaan anda? Pelik tak saya tanya soalan? Ada pula. Bila perniagaan menurun, saya tanya apa kesan positif pada perniagaan dia? Sebenarnya apa yang saya buat? Saya mencari jalan supaya sekurang-kurangnya usahawan itu dapat berfikir here and now, sekarang dan masa depan. Tak payahlah duk, orang kata duk mengadu. Ya, kalau dulu dia akan mencerita keadaan dia. Bila dia dah berkemampuan duduk relax dan berfikir, menunjuk kata problem tu tidak ada lagi pada diri dia, tetapi problem itu sekarang ada di luar pada diri dia. Bila benda tu di luar pada diri dia, dia menjadi satu objektif, objek yang dia boleh melihat dan boleh keluarkan sesuatu untuk membina, memperkembangkan balik perniagaan dia. Soalan simple ya tuan-tuan dan puan. Ini saya bagi tunjuk contoh. Jadi developmental coach, dia mendengar setiap butir sebutan yang dikeluarkan oleh usahawan. Jadi sekiranya jawapan dia kata, saya dah cuba banyak kali dah. Okey. Oh, tak apa dengar. Saya dah usaha banyak kali dah. Tapi kurang. Bila dia kata kurang, selalunya dia mengharap coach di depan dia akan bagi jawapan. Coach tak pernah bagi jawapan. Coach membantu dia mencari jawapan dengan bertanya soalan yang boleh membuka minda. Kalau dulunya minda tertutup, minda dia akan terbuka. Kalau yang dulu dia hanya melihat pada satu aspek, dia akan melihat daripada berbagai-bagai aspek. Itulah skill seorang coach. Yang ketiga, apa yang diceritakan kepada kita sekarang ni, dia merupakan sesuatu yang telah pun berlaku, telah pun berlalu. Ataupun professional coach dia akan kata contextual, benda yang telah berlalu. Jadi dia cuma bila kita tanya balik banyak benda berlalu, dia boleh cakap dengan cepat. Benda tu dah terpahat di kepala dia. Jadi benda tu cuma dia nak ulang balik. Tapi coach berkemampuan bertanya soalan yang boleh mengembangkan lagi pemikiran dia supaya jadi ikhtiar jalan cari usaha bagaimana nak mengatasinya. Misalnya, dengan berlakunya penurunan ni, sekiranya nak meningkatkan balik perniagaan, bagaimanakah nak hubungan baik perlu kita lakukan antara kita dengan supplier, antara kita atau pembekal, antara kita dan juga pasaran di luar. Mengapa saya tanya bagaimana kita nak hubungkan soalan tu? Apa kena-mengena dengan perniagaannya? Mungkin tuan-tuan tidak terfikir. Terkadang-kadang supplier tu lebih berprihatin kepada kita dengan keadaan ekonomi dan sebagainya. Kadang-kadang dia boleh bagi kredit. Kadang-kadang dia kata, walaupun kenapa, tuan teruslah order. Bayar, take your time. Dah kita untung sesuatu. Kalau dulu dia berkira, dia kata kita tahu ekonomi menurun, tak apa.
tuan kita lewat sikit pembayaran. Dah menyelesaikan sedikit masalah kita. Menunjuk kata, kita gunakan relationship, hubungan, cara kita mendekati pelanggan, mendekati supplier, mendekati kaki tangan dan sebagainya. Satu lagi yang keempat, apabila hubung kait antara kita dengan pelanggan kita, dengan supplier kita, dengan kaki tangan kita, dengan keadaan ekonomi ataupun apa yang kita hadapi sebagai usahawan, apa peluang anda sebagai usahawan untuk meningkatkan perniagaan anda? Barulah kena soalan tu. Jadi dia akan berfikir. Sebab kalau kita ada hubungan kait dan kadang-kadang kita punya klien pun tak boleh nak membeli ekonomi dan sebagainya, kita pula kadang-kadang kena bagi certain discount. Kadang-kadang tu benda ni saya tak boleh cakap lah straight, tak maulah terkeluar strategi orang dan sebagainya, tapi sekadar saya menceritakan bahawa bila kita dapat hubung kait antara hubungan kita dengan apa yang sedang berlaku ni, boleh menyebabkan kita mencari satu idea yang terbaru, unik. Itu dikatakan proses dicantuman di antara hubung kait kita dengan pelanggan, supplier dan juga kaki tangan, dan juga hubungan kita dengan alam sekeliling kita, menyebabkan kita melihat peluang untuk meningkat usahawan ke perniagaan kita melalui proses terciptanya produk baru, terciptanya peluang baru. Maka apabila ini berlaku, maka usahawan akan lebih sihat, hubungan kita antara orang lain pun lebih baik. Saya tahu benda ni masih ragu-ragu. Walau bagaimanapun, saya akan sambung lagi percakapan ni. Sudah 21 minit. Jadi saya ingin maklumkan, kalau ada soalan, tulis, saya akan jawab, insya-Allah. Dan saya ingin maklumkan, di antara akhir tahun ini dan awal bulan depan, iaitu ujung Disember ni, saya akan buat special khusus business coaching. Business coaching 1 hari setengah. Anda akan dibekalkan dengan handbook. Right? Handbook. Jadi, kalau berminat, WhatsApp to me. Ataupun masukkan, hantar personal messages kepada saya. The first 10 that register, dan kita akan hantar maklumat, we give you a special thing. Maybe we provide you certain thing free untuk menggalakkan usahawan kita lebih berjaya. Okey, kalau tuan-tuan rasa percakapan saya ni berfaedah, bagus untuk orang ramai, saya kata harap tolong sharekan sebanyak yang boleh. Cik Norik, tolong sharekan kepada kawan-kawan. Dan begitu juga dengan Samsul, dan juga saya tak tahu lagi siapa yang masuk. Tolong share dengan kawan-kawan. Saya mula bercakap sesuatu yang cuba mengembangkan idea. Ya, it's terlampau there are things, misalnya structure saya tak terang kepada tuan-tuan. Sebutan tu kita tak content. Mengapa perlunya sebutan tu bagi kos mendengar? Kadang-kadang orang tak dengar apa-apa dia cakap, dia dah tahu dah jawapan. That's where kita jump the gun, tanpa memberi perhatian, tanpa memberi peluang kepada usahawan mencerita kemampuan dia. Sebaliknya kita terlalu awal nak bagi jawapan, sedangkan kawan tu belum bersedia menerima apa saja jawapan. Okey, saya ingat saya akan ulang balik sekali lagi. InsyaAllah saya akan sambung. Tajuk ni depend atas minat, depend atas respon daripada peserta. InsyaAllah saya akan sambung. Dan khusus tu saya akan buat hanya 1 hari setengah sahaja. Saya atas jumlah sebanyak mana pun tak apa. Tapi I don't think, alright. Sebab bila mai tentang bayaran ni, memanglah orang fikir 10 kali. Tetapi if you spend on something you like, there's no problem. Betul? Macam kita tengok bola, kita minat bola, bangun 3 pagi pun tak ada masalah. It's okay, no problem. Pasal kita suka. Begitu juga pakai usahawan yang nak meningkatkan perniagaannya, time is very important. Kalau kita plan lama-lama, bila sampai kita melaksanakan, waktu plan dan melaksanakan, dah berlaku 2 perbezaan. Ingat tadi, benda tu telah plan, benda telah berlaku, yang kita nak buat dah tak boleh pakai lagi. Okey. Dengan ini, saya menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan, share dengan kawan-kawan sebelum saya offkan lagi recording ini.
Walaupun saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada yang hadir. Saya tak tahu bagaimana sama ada yang lain okey, clear dan sebagainya. Saya ucapkan tahniah dan selamat maju jaya. Kalau ada soalan, sila tanya. Saya akan jawab selepas ini kalau saya ada masa. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.